Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Kali ini Cikgu di pantai beriadah seketika setelah lama kita kena lockdown. Dan dah sedia ke nak belajar untuk bab 9 Matematik Tingkatan 2? Jom tengok video ni. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Dan kita telah sampai bab 9 tingkatan 2, tajuk laju dan pecutan. Minta maaf cikgu lambat sikit update kerana banyak urusan-urusan peribadi yang perlu diselesaikan dulu. Kelas banyak sangat. Okey, jom tanpa buang masa kita lihat apa itu laju terlebih dahulu. Laju ni berkenaan dengan pergerakan objek. Selalunya kerap kalinya mereka dalam soalan tanya pergerakan kenderaan. Tetapi kadang-kala boleh juga keluar objek-objek lain selain daripada kenderaan. Dalam bahagian yang pertama, kita nak lihat laju. Laju ni formulanya adalah jarak bahagi masa. Maksudnya jarak tu dia akan diberi dalam kamu punya soalan dan kamu perlu bahagikan dia dengan masa. Masa pun kerana ikut juga situasi, kadang-kala mereka bagi, kadang-kala mereka tak bagi. Tak apa, jadi kita tengok contoh. Seterusnya kita tengok pula laju purata. Formula bagi laju purata adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jadi kita kena tahu seluruh jarak tu jumlah dia tu dan kita kena bahagi dengan seluruh jumlah masa baru kita tahu laju purata. Jom kita lihat contoh yang pertama. Maria berjalan. Maria berjalan, pergerakan. Dia tak cakap pasal kereta, dia tak cakap pasal bola ke, dia cakap pasal orang yang berjalan. Kadang-kadang keluar juga orang yang berlari. Maria berjalan sejauh 200 meter ke kedai runcit dalam 4 minit. Berapakah laju Maria? Laju Maria. Jadi kalau laju, kita guna formula lajulah, jarak bahagi dengan masa. Jarak bahagi masa ni. Jadi lajunya berapa? Laju sama juga dengan jarak bahagi masa. Jadi lajunya kita nak tahu berapa? Laju jaraknya berapa? 200 meter. Bahagi dengan masanya berapa? Masanya adalah 4 minit. Okey. Jadi 200 bahagi 4 dapat berapa? 50. Okey, 50. Kalau kita nak tulis unit bagi laju, kita nak tulis unit bagi maju, kita tulis m/mi. Atau kita boleh tukar 50. M ni maksudnya meter lah. Meter, minit, mana 1. Okey. Boleh? Baiklah, jom kita tengok soalan yang kedua. Yang tadi kita cakap tentang seorang yang sedang berjalan. Jadi kali ini kita nak tengok kenderaan pula. Okay. Jadi kat sini sebuah kereta bergerak sejauh 160 km dalam masa 2 jam pertama dan 90 km dalam 1 jam berikutnya. Tentukan sama ada laju kereta seragam atau tidak. Jadi dia nak tahu seragam ke tidak, kita kena kira laju. Laju sebelum dan laju berikutnya. Laju sebelum dan laju berikutnya. Jadi kita kira laju bagi 2 jam pertama. Laju 2 jam pertama. Okay, sama juga dengan jarak bahagi masa kan laju kan. Jaraknya berapa yang pertama ni? Kan ni kan. Nampak ni. 2 jam pertama. Jadi kita ada 160 km bahagi dengan 2 jam pertama 2 jam. Jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat 80 km per jam. Per jam. Ini unit untuk laju ya. Ikut bergantung.
Jadi kalau dia kata kat sini km, kat sini jam, maka dia sini km, kat sini jam. Kalau dia kata meter, macam tadi kan, meter dengan minit. Maka sini pun meter, kat sini minit. Dia slash macam ni. Jangan pula kamu kat sini tulis meter, kamu tulis sini km, dia salah. Bila kita nak susun, kita ikut unit apa yang telah kita bahagikan. Samalah macam kes yang ni. Jadi jom kita lihat laju jam yang berikutnya. Laju 1 jam berikutnya. Jarak bahagi masa jugalah. Cuma jarak je kat sini 90 km dan masanya 1 jam. Jadi 90 bahagi 1, jawapannya 90 ya. Nak tunjuk juga ni. Kod-kodlah yang ada yang masih tak tahu lagi 90 bahagi 1, 90. 90 bagi 1, 90 ya. Sama juga kilometer per jam. Okey, soalan dia. Tentukan adakah dia seragam ataupun tidak. Seragam ke tidak ni? Satu 80 km per jam. Satu lagi 90 km per jam. Tak sama. Kalau sama dia seragam. Tapi tidak sama maka jawapannya laju kereta adalah tidak seragam. Laju kereta adalah tidak seragam. Kalau seragam, dua-dua nilai adalah sama. Dia seragam. Kalau tak sama, maknanya tidak seragam. Jom kita tengok contoh laju yang seterusnya. Baiklah, ini pun tentang pergerakan kenderaan. Pergerakan orang itulah dalam kenderaan. Amri memandu sejauh 110 km dalam masa 1.2 jam sebelum berhenti berehat. Kemudian ia menyambung perjalanan sejauh 190 km dalam masa 1.8 jam. Hitung laju purata bagi setiap yang berikut. Laju purata kehendak soalan laju purata. Berdasarkan helaian kertas yang awal tadi, kita lihat laju purata formulanya adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jom kita tulis formula dia dulu. Saya nak pakai pen biru pula lah. Semua hitam kan. Hitam je semua. Color-color sikit tau. Best. Laju purata sama juga dengan jumlah jarak astagfirullahaladzim. Jumlah bahagi dengan masa. Tu dia. Okey. Jadi kita nak kira dulu jumlah jarak dia berapa. Jumlah jarak dia berapa? Kita kira jumlah jarak sama dengan, okey, jom kita lihat. Dia kata jumlah jarak dia memandu 110 km bersu dalam masa 1.2 jam. Berehat, sambung lagi 190 km. Ni jarak dia ni. Jadi kita ada dua jarak, kita tambahkan. Okay. Lepas tu, kita tengok pula. Kita kira dululah jumlah dia. 110 tambah 190, 300 km. Seterusnya kita nak kira apa? Jumlah masa. Jumlah masa. Mana jumlah masa dia? Mula-mula 1.2 jam. Lepas tu dia jalan lagi 1.8 jam. Jadi kita tambahlah. 2.8 jam. 8 pula dulu. Tak apalah, mana-mana je. Sama je. 1.2, 1.8 tambah. Sama je. Kita tekan je kalkulator tu. Dapat 3 jam. 3.0 jam. 3 jam lah ni. 3.0, 3 jam lah.
Sekarang kita dah dapat jumlah jarak, kita dah dapat jumlah masa, kita hanya perlu bahagikan dia sajalah menggunakan formula laju purata. Jumlah jarak kita adalah 300. Unitnya apa? km. Jadi kita pakai km. Bahagi dengan jumlah masa, unitnya apa? Jam. Jadi kita pakai jumlah dia 3 jam. Jam. Ya. Nak tulis G saja boleh, nak tulis km pun boleh. Okey. Kemudian bahagikan je lah. 300 bahagi 3. Dapat 100. Jaga-jaga unit kamu. km per jam. Tada! Siap. Inilah untuk cari purata laju. Boleh? Mudah kan untuk laju? Yang penting ingat dia punya formula. Laju sama juga dengan jarak bahagi masa. Purata laju sama juga dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Rasanya sampai sini dulu cikgu nak sembang tentang laju. Cikgu akan masuk bahagian pertukaran unit bagi laju dalam video yang seterusnya. Harap pelajar boleh faham apa yang cuba cikgu sampaikan. Mudah, ringkas tetapi diminta pelajar untuk buat latihan lebih lagi. Ini adalah basic untuk bahagian bab 9 bahagian subtopik laju. Jangan lupa ajak kawan-kawan tengok video cikgu supaya boleh belajar beramai-ramai dan lebih mudah untuk faham. Jumpa lagi. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.